akan dihuraikan selepas ini ya, untuk kita cuba memahami apa yang dikatakan sifat salbiyah itu yang bercanggah dengan wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak, iaitu segala sifat yang kurangnya ini yang ada pada makhluk dan sebagainya. Jadi daripada tidak ada, tidak serupa, dua perkara tu tidak ada dan juga tidak serupa, dan tidak ada sebarang yang dianggapkan boleh disamakan ataupun dikaitkan. Jadi tiga keadaan yang disebutkan, segala sifat yang kurang ini tidak boleh dikaitkan, tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita boleh akan lihat. Dan perbincangan ini juga masih ada sikit banyaknya tentang asas-asas falsafah cara berfikir, maknanya untuk memahami perkara ini. Jadi selepas ini akan diperkukuhkanlah apa yang dimaksudkan ini dengan wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menafikan sifat-sifat tadi dan juga untuk menjelaskan tentang sifat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi itulah saja. Kalau ada apa-apa perbincangan, bolehlah kita bincang bersama ataupun tambahan kalau ada pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin. Salbi itu negatif. Salbi ini negatif dalam bahasa Arabnya, maksud dia. Kalau negatif maknanya kan, maknanya sifat negatif lah. Bandingan tadi yang positif yang sebutkan wahdaniyah tu. Jadi tapi salbiyah ni sifat kepada perkara yang negatif. Salbi, dia dengan salbiyah menandakan sifat negatif itu. Maknanya perkara yang, katakan perkara inilah kita anggapkan salbiyah. Yang ni sifat dia negatif. Begitu. Itu dimaksudkan salbiyah. Nama apa? Segala dia win dalam bahasa Arab ni ada lagi pengertian lain lah. Tapi kena tengok kamu lah. Segala sifat kekurangan. Kekurangan, begitu. Mustahil. Mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kena salbiyah tu boleh jadi ada makna lain lah dia ambil tu. Tidak ambil yang negatif dah lah. Okey. Jadi kalau tak ada apa, tak boleh. Sedia ada, tak ada permulaan. Atau tiada wujud yang mengawali. Tidak berawalan. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dia yang pertama dan yang terakhir. Yang lahir dari batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dapat kita berjumpa dalam majlis usrah kita yang berjalan setiap minggu itu, dan kita masih lagi berada dalam tajuk dari hal an-nasihah, ya. Menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Dakwahlah maksud di dalam hal ini.
Muka hadis yang ke-13. Ya, hadis yang ke-13. Kita harap. Bismillah. Kita harap. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israel annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna'u fa innahu la yahillu laka thumma yalqahu minal ghaz wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilatu wa syarabi wa syaribah wa qa'idahu falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd thumma qala liman ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkar fa'alu labisa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ila qawlihi fasiqun thumma qala kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khuzunna 'ala yadi zalim wa la ta'tirunnahu 'alal haqq atra wa la taqsurunnahu 'alal haqq qasra aw liyadribunna Allahu biqulubi ba'dihim 'ala ba'd thumma liyabluwannakum kama la'anahum. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan katanya lagi, itu kita sambung nanti dah. Maksud daripada hadis yang panjang ini, maksudnya sesungguhnya mula-mula masuknya kecacatan atas Bani Israel, maknanya bermulanya terdapat kelemahan-kelemahan kaum Bani Israel itu bahawa seseorang lelaki telah menemui seseorang lelaki yang lain dari dan berkata, wahai kawan lah, sahabat kan, hendaklah kamu takuti Allah. Tinggalkanlah apa yang sedang kau perbuat itu. Yang dibuatkan itu ialah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya itu tidaklah halal. Mengenai makanan lah ataupun minuman tidak halal bagimu. Kemudian dijumpainya pula orang itu keesokan harinya. Dijumpa juga orang yang sama. Yang sudah dinasihatkan tadi. Jauhilah perkara itu, perkara yang haram. Keesokan berjumpa keesokan
keesokan harinya melakukan perkara itu juga. Maknanya diulanglah. Sudah diberi nasihat, diulang perkara itu, dibuatnya juga. Tetapi tidak dilarangnya, tak ada cegahan. Ya. Dilarangnya kerana ia hendak menjadi orang yang pelahap. Mana orang yang gelojoh dalam makan dan minum. Dan minum. Menjadi peliharanya. Maknanya makan dan minum itu dan juga nafsu makan, nafsu minum, ya, dijaganya lah. Manakala mereka berbuat demikian, dipukul Allah hati setengah mereka. Ya, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala hitamkan hati mereka. Ya. Dengan setengahnya. Kemudian beliau bersabda, dikutuk Allah mereka yang kafir daripada Bani Israel atas lidah Daud dengan Isa bin Maryam. Itu adalah kerana mereka menderhaka dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mencegah daripada kejahatan yang telah mereka perbuat. Ya. Tak ada yang melarang benda yang maksiat, perkara yang maksiat. Mungkin makan benda-benda yang haram, minum benda-benda yang halal. Ya. Tidak ada yang melarang mereka buat demikian. Ya. Sesungguhnya jahat benar apa yang mereka lakukan. Perkara yang jahat betul lah. Perkara yang dilakukan itu adalah merupakan perkara yang dilarang oleh Allah, tetapi mereka buat. Ya, mereka buat. Ya, sesungguhnya jahat benarlah mereka kemukakan untuk diri mereka. Yang mereka lakukan hingga firmannya orang-orang yang fasik. Kemudian sabdanya sesekali tidak apa maksudnya? Sekali tidak dari demi Allah, hendaklah kamu suruh berbuat baik dan melarang yang berbuat jahat. Mereka tidak peduli apa yang telah diterangkan. Yang patutnya mereka harus menyuruh berbuat baik saja dan melarang berbuat jahat. Dan menegah orang yang aniaya. Maknanya juga kena dilarang orang yang buat zalim, yang aniaya. Ya, dan hendaklah kamu cenderungi mereka atas jalan benar. Ajak supaya mereka ada kecenderungan untuk mencari jalan yang benar, jalan amar ma'ruf nahi munkar tadilah sebagai satu kecenderungan, dan menahan mereka menurut hak sebagai tahanan. Atau sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memukul dengan hati-hati setengah kamu terhadap setengah yang lain. Kemudian dikutuknya kamu seperti mengutuki mereka. Jadi hadis ini menerangkan tentang pentingnya dalam masyarakat itu mesti ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin amar ma'ruf ni mengajak orang berbuat baik adalah lebih mudah daripada kita nak menegah orang buat jahat. Orang yang melakukan kemaksiatan. Baik dalam apa sajalah,
perbuatan. Ditakuti dengan tidak adanya ya mereka itu untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahayanya, kecelakaannya, keburukannya macamlah juga Bani Israel yang kurang untuk menjalankan ya, yang kurang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itulah yang diterangkan tadi, sesungguhnya mulanya kecacatan ataupun kelemahan Bani Israel itu ialah ya kurangnya usaha untuk menegah orang membuat yang tidak baik ya, ataupun mengajak orang untuk membuat baik ya. Dan jaza balasan Allah Subhanahu wa taala di dalam masyarakat. Nah, tuan-tuan, kalau kita biarkan saja ya mereka berbuat ikut nafsu mereka sahaja dalam satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakuti nanti turun bala Allah Subhanahu wa taala, turun laknat Allah Subhanahu wa taala. Bila turun laknat Allah Subhanahu wa taala, bila turun bala daripada Allah Subhanahu wa taala, yang baik pun dapat kesannya kesan jahat, keburukan ya. Orang yang alim, yang baik pun akan terkena juga balasan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih kuranglah maksud di sini, dan diterangkan dalam hadis ini, disambung lagi dalam perkataan Tirmizi, qala Rasulullah lamma waqa'at Banu Israel bil ma'asi. Apa Ustaz? Ya, nahat hum ulama ya, nahatkum ulama'uhum walam yantahu fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum fadaraballahu quluba ba'dihim ba'da wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Fajalasa Rasulullah wa kana muttaki'an faqala wallazi nafsi biyadi hatta taqtiruhum 'alal haqqi atra. Maksudnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala telah jatuh Bani Israel ke dalam kedurjanaan ya, mereka telah melarang oleh ulama-ulama mereka, tetapi mereka tidak berhenti walaupun diberi nasihat oleh ulama-ulama mereka, tapi mereka masih melakukan kejahatan kerana apa? Kedegilan hati mereka. Mereka dilarang oleh ulama-ulama mereka, tetapi mereka tidak berhenti. Tidak berhenti mana? Tak maaflah, akhir-akhir ni mata ada katrak, tapi nak buat takut pula. Jadi walaupun spek ni sudah ditambah dia nilai dia, masih kerana doktor belum matang lagi. Kalau dah matang mungkin tak nampak langsung, tapi ni boleh lagi lah. Jalan lah. Sementara menunggu sama ada mata nak buat ke ataupun dah tiba masanya. Wallahualam.
Artinya telah bersabda Rasulullah manakala telah jatuh Bani Israel ke dalam kedurjanaan, mereka telah dilarang oleh ulama-ulama mereka, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka duduk bersama-sama mereka. Makna syubhat lah. Ya, bersekongkol dengan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan mereka mewakili mereka dan mereka minum bersama-sama mereka, ya, minum bersama-sama mereka, makan bersama-sama mereka benda-benda yang diharamkan oleh Allah, maka dipukul hati mereka. Maknanya dia apa? Digelapkan, ya, hati kaum Bani Israel. Setengah mereka dengan setengahnya. Mereka minum bersama-sama mereka. Ya, maka dipukul oleh Allah hati-hati setengah daripada mereka dan setengahnya dikutuki oleh Allah. Dikutuk oleh Allah. Ya, mereka atas ajaran, ya, daripada Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Maryam, itu adalah kerana mereka telah derhaka dan melanggar perintah. Maka duduk Rasulullah sedang tadinya beliau bersandar dan bersabda, tidak, demi Tuhan yang diriku di tangan Allah, yang dirinya adalah di dalam kuasa Allah, hingga kamu cenderung mereka menurut hak sebagai kecenderungan. Apa ni maksudnya? Sebagaimana diterangkan tadi, ya, kederkaan, ya, Bani Israel. Bani Israel ini keturunan Yahudi yang sekarang kan, Ustaz? Sebagian Keturunan Nabi Yakub, Yakub dan Ishak. Kalau pergi ke Baitul Maqdis tu, melawat Masjid Ibrahimiyah, ya, sebelah tu Yahudi, ya, kerana dekat sana ada makam Ishak dan juga Nabi siapa lah, atau sebagiannya lah. Dan kedegilan, kedurjanaan, kezaliman, ya, apa yang berlaku hari ini, tuan-tuan, ya, orang Yahudi ni memang zalim. Ya, niat mereka nak menghapuskan semua keturunan, nak menghapuskan keturunan Palestin yang mengaku penduduk Palestin asal, tuan-tuan. Ya, hari ini mereka bom, ya, dengan menggunakan bom yang tidak dibenarkan oleh bangsa-bangsa bersatu. Iaitu bom apa? Debu putih. Debu putih. Bom apa ni? Apa tu? Belerang. Jadi kulit-kulit mereka boleh terbakar, terkepak ke apa, dan ya, mungkinnya satu lagi, tuan-tuan, mereka akan meninggal. Memang disengajakan untuk tak dapat makanan. Seberapa banyak wanita, seberapa banyak kanak-kanak, ya, mati. Ini tak tahulah. Bekah ini, wallahualam, mudah-mudahan Allah beri kekuatan lah, ya. Kita yang duduk sini cuma terasa bagaimanalah agaknya, ya, derita yang mereka tanggung, bahana kelakuan, ya, orang-orang Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi itu ada yang baik, tapi yang berpahaman Zionis itu yang menganggap bahawa keturunan mereka sajalah, yang pilihan Allah. Jadi dia boleh apa saja melakukan suatu kejahatan, kezaliman,
yang kita tak terbayang lah. Tak terbayang hari ini berlaku. Yang tu dalam sejarahnya mereka bunuh Nabi. Berapa banyak Nabi-Nabi yang dibunuh. Mereka duduk. Inilah peranan dulu. Kerajaan, apabila kerajaan Islam Utsmaniyah mula lemah, mula gagal, tuan-tuan. Orang Yahudi, orang British berkongsi untuk mewujudkan satu negara sendiri, iaitu Israel yang adalah Palestin itu yang ada. Kelicikan mereka, menipu negara-negara Arab, menipu negara-negara yang kita anggap sebagai pembela Islam, termasuklah Arab Saudi, dan dimasukkan pakar-pakar perisik yang handal-handal untuk melemahkan negara Islam daripada dalam, memporak-perandakan. Yang kesannya sampai sekarang, tuan-tuan, belum lagi terurai, diberi keadilan orang Islam, Palestin terutamanya lah. Wallahu a'lam. Satu lagi sama satu lagi 14. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, katanya, ya ayuhan nas innakum taqra'una hadzal ayah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusukum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syakka ay ummahumullahu bi'iqabin minhu. Bagaimana kita katakan tadi, ayuhai manusia, sesungguhnya kamu adalah membaca, tahu ayat-ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu hinggalah idza tadaitum, wahai mereka yang telah beriman, atas kamu diri kamu tidak merosakkan kamu. Tak ada benda yang boleh merosakkan diri kamu, tidak merosakkan kamu orang-orang yang sesat apabila kamu telah mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia apabila mereka telah melihat orang yang zalim, maka tidak mereka tegah, nescaya hampirlah Allah akan meratai mereka dengan sengsara daripadanya. Maknanya kalau ada orang buat zalim, tak ada menegah. Memanglah tuan-tuan, kalau kita nak menegah secara individu, hari ini kita memerlukan badan, kumpulan, badan-badan NGO, apa-apa lagi lah. Kalau kita berdakwah seorang bercakap hanya tak menjadi apalah. Yang mustahak. Kalau tak ditegah, tak ada segolongan orang yang menegahnya, nescaya hampirlah Allah itu merajai mereka dengan sengsara, kesengsaraan. Melempak dah menjadi satu
apa satu, ya, maknanya berlaku kejahatan, ya, kalau tak ada orang yang mendegah, tak ada usaha-usaha untuk menghalang, kita ni akan ditimpakan oleh Allah secara menyeluruh kesengsaraan dalam hidup. Ya, mudah-mudahan perkara ini bagi kita masih jauh, tapi bagi tuan-tuan, bagi umat Arab sekarang ini, Palestin, ya, maknanya mereka merasai keseluruhan, merata, ya, kesengsaraan dalam hidup yang mungkinnya, ya, tuan-tuan, disebabkan, ya, ulama-ulama dah mula diam, ulama-ulama dah mementingkan, ya, diri sendiri, ya, ulama-ulama dah dibisukan dengan keduniaan yang melampau. Ya, nak cakap tentang Islam pun di Arab Saudi sekarang pun dah susah, tuan-tuan. Dekat negeri Arab lagi teruk daripada kita. Inilah kita yang takut bila nantinya timbul kesengsaraan yang merata di kalangan umat itu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada tambahan. Ada tahan sebelah lain, lama-lama tanah itu, tapi nak buka tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Kita ada dengan dua subjek. Yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang hadis. Ustaz awal tadi tentang ma'rifat ni paling lekeh, paling kurang faham bila yang lemah tu bukan Allah, yang sebenarnya Allah. Itu contoh dua besar kita kalau majak akidah pegang tu bahawa yang lemah itu yang tak sebenar tu bukan Allah, yang sebenar tu Allah. Pegang itu dulu. Tu sampailah nak baca salbiah ke sebagainya. Okay, jadi untuk kita menani ayat apa ni, muka surat 21 hadis 179 bab 27 wuduk Rasulullah hadis ke 179 dan muka surat 21. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallam kharaja min khala'i faqurriba ilahi ta'amun faqalu la ya'tika biwudu'in qal innama umirtu biwudu' idza qumtu ila shalah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW keluar di tandas, lalu baginda dihidangkan makanan untuk baginda. Keluar tandas sama hidangkan makanan untuk baginda. Hidangkan makanan baginda. Para sahabat bertanya, perlukah kami menyediakan air wuduk untukmu ya Rasulullah? Perlu tak kami menyediakan wuduk untukmu ya Rasulullah? Baginda menjawab, aku diperintahkan berwuduk semasa hendak salat. Bila itu berwuduk idza qumtu ila salah. Ini cerita tentang batal wuduk, sebab ada hadis sebelumnya dalam bab wuduk ini, lepas makan kena wuduk. Ada kes lagi bahawa kalau makan daging yang dimasak kena wuduk. Tapi hadis dinasahkan hadis itu tak batal wuduk dengan makan. Kecuali daging unta. Daging unta panjang kisahnya. Ada yang mengatakan bila makan daging unta batal wuduk. Dia special, bukan daging biasa. Daging unta batal wuduk. Tapi khilaf ulama. Syafi'iyah kata tak batal.
Jadi untuk mudah tak batal lah. Tapi kita jangan makan unta pun. Tak masalah sangat. Kalau ayam masalah lah. Unta. Dia kalau makan daging unta, ada khilaf situ. Kata batal wuduk, tidak batal. Untuk selamat, wuduk je lah. Tapi tak wuduk tak apa sebab ada kata tak batal wuduk makan. Sedangkan makanan lain tak batal tu. Ini saya menceritakan lepas kisah seorang yang terkenal juga. Dia jati ayam, dia wuduk. Tak batal lah wuduk. Najis saja, basuh saja kan. Dia tak. Yalah, kita tentang belajar yang hebat-hebat, lupa yang asas. Batal wuduk, batal. Asas tak tahu. Saya jumpa seorang pelajar form 6, tapi lama dulu. Budak perempuan. Tak pernah mandi junub. Diketanam, bukan darjah 6. Form 6, umur 19 kot dekat. Tidak pernah mandi, tak pernah mandi junub. Dah cerita boleh terkejut. Sedang sekolah. Jadi tak mustahil lah orang ni, orang hebat-hebat, tak tahu hukum hakam. Maka sebab itu sekarang rata-rata sebut soal qazaf ni kan sampai diisytiharkan, ramai-ramai pula dia tak tahu hukum. Atau dia main. Tapi yang tahu kena tegur. Hadis tadi, Quran nanti kamu tak lepas. Ada sebutkan kalau kita dah amal baik, selesai tak? Selesai. Kalau orang maksiat tak tegur, selagi kita mampu, Allah turunkan balak kat semuanya. Sekarang kes qazaf ni banyak kan? Ustaz insya-Allah seminar nanti dapat jawab. Dia dikumpul ramai-ramai, main-main gitu aja ya Allah macamlah. Jadi minta diimbang kalau turunkan balak untuk semuanya kena. Yang kita baca akhir tadi kan tentang Sayyidina Abu Bakar sebut tadi saja. Dia kata, aku bimbang ya allazina amanu alaikum anfusakum darukum man idza tadaitukum. Tak mudarat kalau kita dah dapat hidayah. Kita beramal soleh. Selesai? Tidak. Ada jawapan sini. Innan nas idza ra'ul zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayya'amuhum Allah bi'azabika. Kalau kita nampak kemaksiatan berlaku terang-terangan ini, tapi tak tegur orang yang tahu, maka dibimbang kalau balak tu untuk semua waliyadillah. Merata. Itu hal yang pertama. Yang kedua, masih Ibn Abbas juga, kharaja Rasulullah minnal ghaiti fa utiya bi ta'amin faqila ala tatawadda faqala usalli afadhu. Rasulullah masih berwuduk ya. Sebelum tak makan. Bab sebelumnya panjang. Ini wuduk tapi pakai makan juga. Lagi cerita makan juga. Rasulullah SAW keluar dari tandas, lalu dihidangkan makanan untuk baginda. Seorang bertanya kepada baginda, adakah Rasulullah berwuduk? Rasulullah menjawab, adakah aku sedang solat? Nak sembahyang kan ni? Sehingga aku mesti berwuduk. Nak tekankan bahawa nak makan tak berwuduk. Tapi dah kira panjanglah bab-bab ni. Lepas makan wuduk. Lepas makan wuduk, tak batal wuduk. Cuma nak perwuduk. Tajil wuduk. Elok sangat kalau boleh berbaru wuduk. Masih ada wuduk lagi yang maghrib tadi. Wuduk semula. Jika tidak menyusahkan. Jika air ada. Kalau tidak, bazir lah. Dan daun wuduk sentiasa berwuduk. Kan sahabat-sahabat dulu, tabi'in, wuduknya daripada maghrib sampai ke subuh. Siapa pernah buat? Di Mekah dekat lah. Di Mekah masa malam di Mina nak pergi lama sikit. nak wuduk lah. Tapi kita tak masalah sangat dah air wuduk lah. Jadi kalau ada masalah, kalau tak masalah banyak sentiasa berwuduk. Selagi sentiasa berwuduk, nak tidur wuduk, nak mandi wuduk dan sentiasa ada wuduk. Ada kelebihannya antara orang buat wuduk ni, dia tak nyanyuk insya-Allah. Tak nyanyuk juga tak lah. Orang sentiasa berwuduk ni kuat ingatan. Insya-Allah taala. Jadi itu yang kedua, masih lagi bab wuduk. Hadis ini tak sahih. Saya baca terusnya. Salman Al-Farisi berkata, qara'tu fi at-tarah anna barakata ta'am wudu' ba'dah. Fadzakartu dzalika Nabi sallallahu wa akhbartu bima qara'tu fil fitarah. Faqala sallam barakah ta'am al-wudu' qablahu wal wudu' ba'dahu. Ni ya. Salman Al-Farisi, Salman ini
Dia berkata, aku pernah membaca dalam kitab Taurat yang menyatakan keberkatan makanan beroleh apabila berwuduk. Selepas makan. Lepas makan berwuduk. Aku memberitahu kepada baginda Rasulullah apa yang pernah aku baca dalam kitab Taurat. Rasulullah bersabda, keberkatan makanan diperoleh apabila kita berwuduk sebelum dan selepas makan. Bukan wajib, sunat lah. Dan kemudian wuduk selepas makan. Kita buat mana wuduk sebab lepas nak buka puasa, nak puasa sembahyang. Lepas tu wuduk lagi. Ini bukan memberatkan. Kalau tidak menyusahkan, betul lah. Ini kata dalam kitab Taurat. Tapi Nabi mengesahkan ada elok berkat jika boleh wuduk sebelum makan dan selepas makan. Ada satu lagi. Tu dia. Ni baca syarah ni. Ini penting sangat. Maka sebut wuduk ini bukan satu makna. Okey. Maksud wuduk di dalam sini adalah bersuci mulut dan bertangan. Ada wuduk itu maksudnya wuduk, ada wuduk maksudnya basuh mulut cuci tangan sebelum dan selepas makan. Jadi kita ambil yang tu mudah lah. Sebelum makan jangan lupa mencuci mulut, basuh tangan. Lepas makan juga begitu. Kalau pakai sudu mulut kan basuh juga. Mulut sudu lah. Ya, sudah dah bersih. Tapi tak tahu siapa basuh. Kalau hotel-hotel tu siapa lungguk macam-macam, elok basuh. Sunnah. Jadi wuduk sini dua maksud. Satu wuduk betul kita wuduk itu, satu lagi wuduk itu basuh. Kerana kedua-dua termasuk anggota yang dibasuh. Wuduk. Menurut bahagian mazhab Syafi'i, maksud wuduk di sini ialah perbuatan berwuduk itu sendiri. Tak apa, berdasarkan pendapat mereka, berwuduk selepas makan walaupun bukan kewajipan, bukan wajib, namun ia perbuatan yang dianjurkan, maka mendatangkan keberkatan. Lepas makan wuduk. Tak wuduk belum? Okey. Keterangan saya tak baca. Baca sikit. Hadis ini hadis bertaraf dhaif. Dilaporkan oleh Yahya bin Musa daripada Abdullah bin Mail. Itu aja. Kita teruskan sikit lagi boleh. 28 doa Rasulullah sebelum dan selepas makan. Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqarraba ta'aman falam ara ta'aman fakana a'dhamu barakah minhu awwal ma akalna wala aqalla barakah wala aqalla barakatan fi akhirih. Qulna ya Rasulullah kaifa hadha? Qala inna dhakarna isma Allah hayna akalna summa qa'ada man akala wa lam yusammi Allah Ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Pada satu hari kata Abu Ayyub Ansari makamnya di Turki ya. Abu Ayyub. Rumah yang Nabi singgah masa hijrah Madinah. Ansari. Kami berada di rumah Rasulullah SAW, baginda menghidangkan makanan. Sahabat-sahabat di rumah Rasulullah SAW, baginda menghidangkan makanan. Aku belum pernah merasai makanan yang lebih berkat daripada makan ini. Barakah. Semasa kami mula makan, belum pernah juga aku merasa makanan yang lebih sedikit berkatnya daripada berkat permulaannya. Semasa kami selepas makan. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana hal berlaku? Ya Rasulullah SAW, sebab kita menyebut nama Allah semasa kita hendak makan. Namun, sebab itu ada orang yang baru duduk dan makan tanpa menyebut nama Allah. Sehingga syaitan makan bersama dengannya. Nak ceritanya tentang bismillah lah. Ni orang timur pula. Ada kan dia baca doa, Allah ba'ina fima razaqna qina azaban nar. Ni Nabi tak baca. Mudah je lah. Doa tu umum. Selesai berdoa. Nak makan kan, nak minum, nak berdoa umum. Kalimatnya tu terserah. Yang Nabi ajar ada, Nabi tak ajar ada, tapi jelasnya berdoa. Nabi buat bismillah. Seorang budak nak makan, dia ambil tangan, ambil yang jauh, dia kata, khuz biyamin, makan tanganmu. Khuz mayat, ambil yang dekat. Sambillah baca bismillah, 3 orang. Ambil dekat, dengan tangan kanan, baca bismillah. Itu tengok belah yang dekat apa dia. Kalau dekat sampai tak payahlah.
Yang munasabah lah. Tapi guru saya kata mudah. Yang dekat nasi, ambil nasi dulu. Nasi lagi depan kita, makan bersaja. Makan nasi kosong dulu. Itu aku nak teruskan juga yang dekat. Jadi dengan keberkatan pada bismillah. Ada cerita Israiliyat. Israiliyat ni kaedahnya la tusaddiquh, yang percaya. La tukadzibuh, jangan dustakan. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Saya ulang kisah Israiliyat. Nabi Nuh alaihissalam ketika nak buat kapal itu, dia minta seorang yang kuat di zaman itu tebang pokok. Yang percaya tau. Yang percaya, yang dustakan, ambil pengajaran. La tusaddiquh, la tukadzibuh. Orang minta upah. Upahnya banyak, sebab dia makan banyak. Agak satu lori makan kot makanan. Jadi Nabi Nuh tidak mantah. Tak apa, tebang dulu aku bagi makan satu lori. Bahasa saya bukan lori, contohnya. Tiba-tiba lepas tebang, dia bagi seketul keping roti je. Marahlah kawan tu, aku makan satu lori. Nabi Nuh baca bismillah. Dia baca bismillah, kenyang. Berkat bismillah. Wallahu alam. Yang percaya, yang dustakan ada pengajaran bahawa berkat baca bismillahirrahmanirrahim. Saya ada perasan juga, kawan kita yang bila makan tak baca bismillah. Ada kawan kita sini? Tak ada lah kan? Anak-anak kita, cucu kita, kan perasan tak? Tak bismillah. Kan? Yang dia semua. Dia tak makan. Dan kita perasan, ngap je. Dah lah berdiri. Dan kiri pula, tak bismillah pula. Tiga empat perkara. Jadi tegurlah anak-anak cucu supaya tidak makan bersama syaitan. Sebab nama Allah. Bismillah juga. Teruskan bismillahirrahmanirrahim, tak apa. Sikit lagi boleh kan? Apa kan? Saya ringkaskan insya-Allah taala. Bagi hadis pendek-pendek aja. Allahu akbar. Wa tabaraka. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jangan ni. Ada nampak sikit. Hadis yang muka surat 26. Iza akala ahadukum fanasya ayyazkurullah ta'ala ala ta'amih falyakul bismillah awwalahu wa akhiruhu. Dah makan 2-3 suap, teringat tak bismillah, baca bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Ya. Halo. Bismillah awwalahu wa akhiruhu. Bila seorang daripada kamu masa nak makan, dia terlupa menyebut bismillah, nama Allah. Adalah ia macam bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ini pun gitu ialah. Daripada Umar bin Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulullah wa 'inda ta'amun faqala ibnu ya bunayya fasamillah ta'ala faqul bi yaminik aqul bima yalik. Dah baca dia. Aku mengunjungi Rasulullah SAW. Di sebagainya ada makanan. Rasulullah berkata, marilah wahai anakku, ya bunayya, mai. Sebutlah nama Allah, bismillah. Makan dengan tangan kanan dan makan yang dekat. Di sini sahih. Dilaporkan oleh Abdullah bin Syabah Al-Hashimi Al-Basri daripada Abdul Malak. Jelas insya-Allah lagi. Kana Rasulullah iza fara min ta'ami faqala alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Nah, ini pun kita jangan baca kan, baca bismillah nak makan, lepas makan lupa. Tidak mesti jamaah, sendirianlah. Lepas makan Nabi baca alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Alhamdulillah. Cukup. Alhamdulillah, cukuplah. Tambah lagi allazi at'amana, yang telah makan kepada kami, minum kepada kami, dan jika kami orang Islam. Ini pendek-pendek aja kita habiskan. Boleh saat sampai pendek jangan. Ambil sikit lagi. Habiskan. Kana Rasulullah idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqul alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu Rabbuna. Apabila hamparan makanan diangkat dari hadapan Rasulullah SAW, bagi dan baca
Seluruh pujian bagi Allah, pujian yang banyak tidak terhingga, pujian baik dan penuh keberkatan, pujian yang tidak pernah berhenti, pujian yang selalu diperlukan oleh makhluknya, ya Tuhan kami. Tak sedap Melayu kan? Bacanya, Alhamdulillah, hamdan kasiran, tayyiban, mubarakan fi, ghairu mawadda'in, wala mustaghnan anhu, Rabbuna. Kita habiskan tajuk ni sikit. Tak urai baca ni. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu ya'kul ta'aman fi sittatin min ashabih. Faja'a Arabiyyun fa'akalahu biluqmatain. Faqala sallam law samma lakafakum. Betul eh? Sallallahu makan satu makanan bersama 6 orang sahabat. Tiba-tiba seorang Badawi datang. Badawi ni orang kampung lah, ulu. Bukan ulangan ni, ulu. Orang kampung ulu. Dan terus makan makanan dan dalam 2 suapan. Hingga habis. Makan banyak lah ni. Rasulullah kata, sekiranya dia membaca bismillah, pasti makanan ini cukup untuk semua. Dia makan pelahap sikit tadi kan. Maka tak cukup lah. Sebab tu kita ada. Tapi ada juga orang kampung-kampung makan banyak sebab kerja kuat. Kerja makan lalu kita tak kerja, kemudian makan tak berhenti pula, itu tak banyak. Macam mana balik pada barakahnya. Ini berkat bukan sekadar bismillah, dapat makanan sendiri. Banyak dapatkan makan itu. Makanan yang dapatnya halal, itu yang ada kaitan berkatnya. Kalau sekadar bismillah makan benda haram tak berkat juga. Makan atau pencuri, makan rasuah, tak baca bismillah sebut tak berkat. Asasnya benda itu halal. Bukan cukup nak. Akhir sekali. Atas. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kul aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah meredai hamba-Nya yang makan atau minum, kemudian dia memuji atas makanan ataupun minuman itu. Lupalah. Okey, sebelum mudah aja. Yang pertama tadi tempat buat wuduk, ada khilaf di situ, tinggalkan khilafnya. Maknanya nak makan atau lepas makan tak perlu wuduk, kecuali sunat. Bukan perlu wuduk sampai untuk solat, tidak. Kalau nak berwuduk, berwuduklah sebelum dan lepas. Tapi yang masyhurnya sebelum makan, lepas makan tu wuduk, maksudnya basuh tangan. Tapi nak wuduklah. Dan satu perkara yang luar dari itu ialah sentiasa berwuduk itu baik. Daun berwuduk. Sentiasa berwuduk. Yang kedua tadi bab makan. Mula bismillah, tutup alhamdulillah. Wallahu alam, akan datang cawan minuman Rasulullah. Okey, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam talian ada 8 orang kuat, insya-Allah. Dan bisa sebut nama dalam talian untuk banyak tak nampak. Jeraman ada, Mak Sulaiman ada, Dr. Razak, Dr. Ismail, Dr. Amin, Dr. Rashid, Sahli dan nanti kan, itu je. Di sini ada 20 lebih. Assalamualaikum. Okay, silakan ada soalan. Tak tambah. Kalau tak ada apa kita tangguh tak? Okeylah, sebelum kita tangguh majlis ni, saya beritahu sekali lagi lah jemputan hari Sabtu ni kan? 14 hari bulan lah. Ada untuk akikah cucu. Cucu pun tak ingat yang kan berapa lah ni. 17 ke 18. Jadi insyaAllah yang ke lapangan, itulah buat di Dewan.
Dewan Sri Warisan. Nah,